Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk tajuk seterusnya iaitu bab 4, era peralihan kuasa British di negara kita. Okey, dalam bab 3 awak dah belajar macam mana Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua berlaku dan apa faktor yang membawa kepada peperangan tersebut dan apa kesan daripada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan bagaimana Jepun menyerah kalah kepada tentera bersekutu. Okey, bab 4 ni kita masuk kepada era peralihan kuasa British di negara kita. Bermakna era ini berlaku selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Okey, British Military Administration (BMA) atau pentadbiran tentera British diisytiharkan di negara kita selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Okey, BMA diisytiharkan selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Okey, selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Selepas itu, British melaksanakan pentadbiran Malayan Union di Tanah Melayu. Pelaksanaan Malayan Union yang mencetuskan bantahan besar-besaran daripada penduduk tempatan menyebabkan British menggantikannya dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di Sarawak, Charles Bolingbroke bertindak menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Tindakan beliau mencetuskan reaksi menyokong dan menentang daripada penduduk tempatan. Majoriti penduduk Sarawak menentang penyerahan Sarawak kepada British. Keadaan di Sabah berbeza kerana British berjaya mengambil alih Sabah daripada syarikat Borneo Utara British SBUB tanpa sebarang penentangan. Okey, yang ini kita akan belajar secara mendalam dalam bab 4 ni. Okey. Macam mana mula-mulanya berlakunya pentadbiran tentera British. Okey, lepas tu diperkenalkan gagasan Malayan Union. Okey, gagasan Malayan Union. Okey, lepas tu di Sarawak. Lepas tu British menggantikannya dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Adalah faktornya kenapa British menggantikan dengan persekutuan ni kan. Okey, lepas tu di Sarawak dan Sabah juga ada ceritanya yang akan kita pelajari dalam bab ini. Okey. Seterusnya, 4.1 British Military Administration. British Military Administration di Tanah Melayu bermula pada 12 September 1945. 12 September 1945. Pada bila? Pada 12 September 1945. Setelah tentera Jepun menyerah kalah. BMA merupakan pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten. Lord Mountbatten ni ialah pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Beliau merupakan pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara dari tahun 1943 hingga 1946. Perancangan bagi hal ehwal awam di Tanah Melayu dilakukan oleh Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam Brigadier General H.C. Whelan. Brigadier General H.C. Whelan ni ialah siapa tadi? Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam. Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam bagi Tanah Melayu. Tugas BMA adalah untuk mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Ada dua tugas BMA. Apa dia? Yang pertama, mengembalikan kestabilan. Yang kedua, untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Ada dua tugas. Kita tengok yang pertama, mengembalikan kestabilan dan keamanan. BMA berusaha untuk memulihkan keamanan dan kestabilan dengan membubarkan pasukan MPAJA pada 1 Disember
1945. Okey, first kali dia buat apa? Dia membubarkan BMA ni, dia bubarkan pasukan MPAJA, okey, untuk memulihkan keamanan. Okey, BMA mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada mereka semasa pendudukan Jepun dahulu dikembalikan. Okey, awak ingat lagi, kalau awak ingat lagi, dulu semasa pemerintahan Jepun, MPAJA merupakan pasukan yang dilatih di bawah British, okey, yang mendapat pasukan yang mendapat latihan ketenteraan daripada British, yang menerima bantuan keuangan daripada British dan juga menerima senjata daripada British. Okey, so bila Jepun dah kalah, okey, bila MPAJA ni pula mula berkuasa selama 14 hari kan selepas pengunduran Jepun. So lepas tu bila British kembali ke tanah Melayu semula, British ni dia nak mengembalikan semula keamanan di tanah Melayu dengan cara apa? Membubarkan pasukan MPAJA itu tadi dan juga menyuruh ataupun mengarahkan mereka memulangkan kembali senjata yang pernah diberikan kepada mereka. Okey, senjata yang diberikan perlu dipulangkan. Tapi BMA gagal mengumpulkan semula senjata tersebut. Okey, BMA juga gagal membanteras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. Okey, bukan MPAJA je yang BMA gagal atasi, malah BMA juga gagal membanteras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. Masalah-masalah lain juga ada berlaku di tanah Melayu dan BMA gagal mengatasi semua masalah tersebut. Okey, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua kita tengok, BMA ingin memulihkan kepercayaan rakyat. Rakyat mengalami kesukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun. Okey, kita tahu rakyat mengalami kesukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun dahulu. Bekalan makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. Okey, makanan dicatu. Ingat lagi tak makanan dicatu kan? Setiap keluarga ada beberapa had makanan yang diperolehi, contoh beras, gula dan sebagainya. Sekiranya ada bekalan tersebut, harganya pula melambung tinggi. Okey, harganya pula melambung tinggi kerana pada masa itu berlaku inflasi, okey, akibat penggunaan mata wang Jepun. Wabak penyakit semakin merebak. Okey, bukan je bekalan makanan dan ubat-ubatan sukar didapati. Lepas tu wabak penyakit pun merebak. Sebab apa? Sebab tadi tu kan disebabkan makanan tak cukup, so zat makanan yang diperolehi oleh individu pun kurang. So bila berlaku kekurangan zat makanan ni, terjadinya penyakit tertentu. Contohnya penyakit beri-beri. Okey, penyakit beri-beri yang menular pada waktu itu akibat kekurangan zat makanan. Selain itu, kebuluran berlaku di kebanyakan tempat. Rakyat juga tidak mempunyai wang untuk membeli makanan, manakala kegiatan menyorok barang, amalan rasuah, peras ugut dan pasar gelap di Kuala Lumpur menjadi semakin tidak terkawal. Dahlah rakyat tak ada banyak duit untuk beli makanan kan. Kegiatan menyorok barang, amalan rasuah, peras ugut dan pasar gelap berleluasa di Kuala Lumpur. Masalah ini berakar umbi sehingga gagal dibanteras oleh BMA. Masalah ni semakin teruklah jadinya kan, dan masalah ni semakin sukar, malah gagal dibanteras oleh BMA tadi. Rakyat yang hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan akibat pemerintahan Jepun berharap dapat diselamatkan oleh pentadbiran BMA. Rakyat kan hidup dalam penderitaan kan dulu pada waktu Jepun. Okey, berharaplah bahawa bila BMA British ni kembali ke tanah Melayu, maka British dapat mengembalikan keamanan dan menyelamatkan keadaan yang ataupun kucak-kacir, menyelamatkan tanah Melayu daripada kucak-kacir yang berlaku.
Dengan itu, BMA telah mengambil alih pentadbiran tanah Melayu bagi mengembalikan kepercayaan rakyat supaya menyokong kepulangan British di negara ini. BMA ni pun ambil alih pentadbiran kan, bagi mengembalikan kepercayaan rakyat supaya rakyat sokonglah British kembali ke tanah air kita ni. BMA juga berusaha untuk memulihkan kerosakan infrastruktur akibat bencana peperangan. BMA berusaha untuk memulihkan kerosakan infrastruktur. Segala kemudahan asas yang rosak akibat perang, BMA cuba nak pulihkan. Tapi adakah berjaya? Kita tengok ke sebelah. Tengok dekat jadual tu kan. Tengoklah macam mana harga barang yang semakin meningkat selepas pendudukan Jepun. Semasa pendudukan Jepun dan setelah berakhirnya pendudukan Jepun, harga barang sangat tinggi. Kita tengok pula seterusnya. British berharap pemulihan sosioekonomi akan memulihkan kepercayaan rakyat. Pemulihan sosioekonomi dari segi sosial dan ekonominya apabila dipulihkan, dapatlah mengembalikan kepercayaan rakyat kan. BMA berusaha untuk memulihkan ladang getah, lumbung bijih timah serta membaiki prasarana dan kemudahan kesihatan yang dimusnahkan oleh tentera Jepun. Namun begitu, BMA menghadapi kesukaran. BMA menghadapi kesukaran untuk membawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi yang menyebabkan sosioekonomi sukar dipulihkan. Kenapa sukar nak bawa masuk jentera ni semua? Kerana nak membawa masuk jentera, alat ganti semua tu kan memerlukan kos yang sangat tinggi. Jadi BMA menghadapi kesukaran. Kesukaran untuk bawa masuk semua alat ganti tu. Walaupun BMA berusaha untuk memulihkan kekacauan, rakyat hampa dengan ketidakupayaan BMA menangani masalah yang dihadapi mereka. Kegagalan pentadbiran British memberikan kesedaran kepada kita supaya sentiasa bersikap waspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing. Hal ini jelas berlaku apabila BMA gagal melaksanakan tugasnya ketika penduduk tempatan mengharapkan bantuan. Jadinya kita ni janganlah terlalu mudah bergantung harap pada kuasa asing. Sebab kita ni hidup dekat negara kita sendiri, bumi bertuah ni kan. So kita kena sepatutnya kita kena mengharapkan pada diri kita sendiri untuk memulihkan keadaan yang berlaku. Maksudnya tidak boleh terlalu berharap pada kuasa asing. Belum tentu lagi mereka boleh membantu kita kan. Jadi kita kena memelihara keamanan dan kestabilan yang ada di negara kita ni. Sebab bila sekali dah rosak, dah kacau kan, sukar untuk dipulihkan kembali. British Military Administration berusaha untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan keamanan negara. Namun begitu, BMA gagal melaksanakan tanggungjawab yang diharapkan oleh rakyat. Sampai situ dulu.